A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Hud alaihissalam, ayat yang ke-19. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 17 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh fala taku fi miryatin minhu innahu al-haqqu min rabbik walakin aktsaran nasi la yu'minun. Maksudnya, apakah sama mereka yang matlamat hidupnya adalah dunia dengan mereka yang berada di atas keterangan yang jelas daripada Tuhannya dan dia membacanya, iaitu Al-Quran, bagi saksi daripadanya, dan daripada sebelum itu kitab Musa AS sebagai panduan dan rahmat. Mereka itulah mereka yang benar beriman dengannya, dan siapa yang kufur dengannya daripada kalangan kumpulan-kumpulan manusia, maka neraka adalah tempatnya. Maka janganlah engkau ragu-ragu terhadap Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah benar daripada Tuhan engkau, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Pengajarannya, Islam tegak di atas dalil yang jelas, sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Yang kedua, apa sahaja ilmu yang bukan daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka ia adalah hawa nafsu semata-mata. Yang ketiga, kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah dan Al-Quran, walaupun bukti keesaan dan kebesaran Allah terlalu jelas dan banyak, disebabkan kedegilan manusia. Yang keempat, haram meragui tentang kebenaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhad haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Maksudnya, siapa lagi yang paling zalim daripada mereka yang mereka-reka pendustaan ke atas Allah? Mereka itu akan dihisap di hadapan Tuhan mereka
dan akan berkata saksi-saksi, mereka inilah yang berdusta kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kerana Allah yang berurusan kepada orang yang zalim. Pengajarannya, kezaliman yang paling besar ialah mensyirikkan Allah dan mereka-reka pendustaan terhadap Allah. Yang kedua, setiap dosa yang dilakukan, lebih-lebih lagi dosa syirik dan kufur kepada Allah, akan dihisab di hadapan Allah pada hari kiamat dengan disaksikan oleh para nabi dan anggota badan manusia sendiri. Terhadap Allah, dia adalah manusia yang zalim dan akan sentiasa dilaknat oleh Allah. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat malam ni ayat 19 kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah memberitahu bahawa manusia yang paling zalim ialah yang mereka-reka pendustaan kepada Allah dan laknat Allah yang berurusan kepada mereka yang zalim. Maka ayat malam ni ayat 19 Allah nak menceritakan tentang antara bentuk kezaliman yang dilakukan oleh mereka-mereka yang zalim. Apa dia bentuk ataupun contoh kezaliman? Okay, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Di hujung ayat 18, ala la'natullahi 'ala zalimin. Kemudian bermula dengan allazi. Biasa kalau mula dengan allazi, mana ayat ini akan menghuraikan apa maksud di hujung ayat yang lepas. Iaitu tentang orang yang zalim. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, dan kitab itu adalah petunjuk kepada orang yang bertakwa. Maka timbul persoalan, siapakah orang-orang yang bertakwa? Jawapannya ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya bermula dengan apa? Allazina. Walaupun ayat berasingan, allazina yu'minuna. Jadi setiap ayat yang bermula dengan allazi adalah huraian kepada perkataan ataupun ayat sebelumnya. Okey, di sini pun sama. Allazina huraian kepada makna az-zalimin. Lebih tepat kita terjemah, siapa orang yang zalim, iaitu allazina. Orang-orang yang yasudduna, mereka menghalang an sabilillah, dari jalan Allah. Wa yabghunaha, dan mereka apa dah yabghuna? Menginginkan, menghendaki. Menginginkannya, iaitu menginginkan jalan Allah itu iwaja. Apa dia? Bengkok ataupun condong. Iwaja ni makna condong daripada kebenaran. Okey. Ini antara jenis-jenis kezaliman. Apa dia? Dia bukan rasuah, bukan membunuh, bukan berzina, tetapi menghalang orang lain daripada kenal Allah dan beriman kepada Allah. Allah kata yasudduna, mereka menghalang daripada jalan Allah. Ayat ni Allah tak sebut menghalang siapa. Bila tak sebut, maksudnya apa? Umum. Menghalang siapa saja. Dan yang pertama dihalang siapa? Orang pertama yang dihalang daripada beriman kepada Allah, siapa? Bukan. Orang pertama dia yang orang yang zalim menghalang manusia daripada jalan Allah. Jadi siapa orang pertama yang dihalang? Dirinya sendiri. Faham tak? Sebab dia bila dia sibuk nak halang orang, maka dia pun ada masa tak untuk beriman, untuk belajar agama. Mana secara tak langsung, yang pertama yang dihalang ialah dirinya sendiri.
Dan mereka ini nak jalan Allah tu bengkok, bukan lurus. Okey, cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 114. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Cuba kita terjemah sama-sama. Waman, dan siapakah? Azlam, paling, siapakah paling zalim? Mimman, daripada orang yang mana'ah, yang menghalang masjid Allah, yang menghalang rumah-rumah Allah daripada an yuzkara fiha ismuhu, daripada rumah Allah itu disebut namanya. Mana dia menghalang orang daripada orang datang ke masjid, orang berzikir, orang solat. Jadi Allah tanya, siapa yang lebih zalim daripada mereka ini? Kemudian wasa'a fi kharabiha, dan dia orang yang sama berusaha untuk korban, merusakkannya. Merusakkan apa ni? Ni balik pada masjid Allah. Merusakkan rumah-rumah Allah. Satu, dia halang orang daripada solat, daripada belajar agama yang betul, daripada berzikir di masjid. Yang kedua, dia berusaha untuk merusakkan rumah Allah. Ada dua maksud. Pertama, merusakkan dari segi hissiyu, iaitu dia betul-betul merusakkan. Sebagaimana tentera Abraha datang daripada Yaman untuk menghancurkan Baitullah. Ataupun dia menghalang dari segi maknawi. Bangunannya dia tak kacau. Tapi yang dia kacau apa dia? Jangan ada nilai-nilai agama yang benar dalam masjid tersebut. Kalau nak mengajar yang orang ramai boleh terima. Yang pelik-pelik tapi benar, jangan. Boleh faham? Itu juga maksud merusakkan rumah Allah. Solat Jumaat pun tak ramai. Kadang-kadang amalan pun tak sama dengan Nabi. Itu termasuk merusakkan rumah Allah. Laku tak? Kemudian Allah kata, ulaika, mereka inilah makana lahum, tidak patut bagi mereka an yadkhuluha, tidak patut bagi mereka memasuki rumah-rumah Allah illa kecuali dalam keadaan takut dan hormat. Sepatutnya mereka masuk rumah Allah dalam keadaan takut dan hormat. Tapi akhirnya mereka masuk dalam keadaan nak merusakkan rumah Allah. Maka Allah bagi tahu balasan untuk mereka ini, lahu fid dunya, bagi mereka di dunia khizyun, kehinaan. Walahum fil akhirah, dan bagi mereka di akhirat azab yang besar. Contoh, orang musyrikin Mekah, mereka halang tak Nabi daripada masuk Masjidil Haram? Mereka halang tak? Orang musyrikin Mekah halang ke tak? Halang ke tak? Sebab ada kata yang tak. Halang ke tak? Halanglah bila? Masa Nabi nak pergi buat umrah. Pada tahun berapa? 8 buka kota Mekah dah. 7. Bukan. Yalah, jawapan ketiga betul lah. 6 hijrah. Nabi datang dengan para sahabat untuk buat umrah. Tapi dihalang oleh orang musyrikin. Inilah mana'a, menghalang manusia daripada beribadat di rumah Allah. Contoh seperti orang musyrikin yang menghalang Rasulullah ketika Nabi nak buat umrah. Sehinggalah berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Maka balasan untuk mereka apa? Khizyun, kehinaan di dunia. Betul tak orang musyrikin hina? Akhirnya bila Nabi buka kota Mekah pada tahun 8 hijrah, mereka yang masuk Islam lah, yang tak masuk Islam lari. Bahkan turun ayat Allah kata innamal musyrikuna najasun. Orang musyrikin adalah najis. Jangan dekati Masjidil Haram. Penghinaan.
Asal mereka duduk kat situ. Tapi sebab mereka menghalang Nabi, akhirnya Allah halang orang musyrikin daripada masuk kota Mekah. Sampai hari ini. Dan di akhirat bagi mereka azab yang pedih. Okey. Ayat ni apa yang Allah nak bagi tahu ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Ini dia panggil man tu soalan istifham. Siapa? Macam biasalah bila Allah bertanya soalan, Allah bukan nak jawapan sebab Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Tapi Allah nak apa daripada soalan ni? Allah nak mengikrarkan. Allah nak bagi tahu manusia yang paling zalim di dunia. Satu yang ambil rasuah. Satu yang membunuh orang. Yang ketiga, bunuh anak. Yang keempat, yang berzina. Minum arak. Yang kelima, tak bagi orang masuk masjid. Yang mana paling zalim? Tapi masyarakat kata antara 5 ni yang mana paling zalim? Yang 4 tu paling zalim. Yang tak bagi orang pergi masjid tu, okey sikit lah. Tapi Allah nak kata, siapa lagi paling zalim? Allah macam mencabar. Tolong bagi tahu pada aku. Siapa di kalangan manusia yang zalim, tapi yang paling zalim daripada orang yang menghalang manusia pergi ke masjid dan berzikir dan beribadat. Siapa lagi? Tidak ada. Kenapa? Tak bagi orang pergi masjid, tak bagi orang beribadat, tak bagi orang belajar agama adalah paling-paling jahat. Kenapa? Kenapa? Sebab musibah paling besar apa dia? Musibah paling besar. Gempa bumi ke tsunami? Musibah paling besar ialah manusia tidak kenal Tuhan. Musibah paling besar, manusia tidak kenal Tuhan. Tempat apa yang paling sesuai, yang paling patut untuk manusia kenal Allah? Di mana? Masjid. Masjid ni tempat untuk manusia kenal Allah. Sebab tu Nabi bila sampai, sebaik saja sampai di Madinah kan, setelah lebih kurang 10 hari berhijrah daripada Mekah. Dalam keadaan 10 hari panas, berpeluh, letih, penat, lapar. Tapi sampai Madinah, Nabi bina apa? Kenapa Nabi bina masjid? Carilah hotel dulu, check in dulu kan. Kenapa bina masjid? Ataupun bina rumah dia dulu. Sebab apa? Sebab masjid adalah pusat center untuk manusia kenal Tuhan. Tiba-tiba ada orang halang. Untuk apa? Manusia kenal Tuhan. Maka akibatnya apa? Bila manusia tak pergi belajar agama, sama ada di masjid ataupun di mana-mana, manusia tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, dia kufur pada Allah. Bila kufur, masuk neraka kekal. Puncanya, menghalang. Boleh? Sekarang pun kadang-kadang nak cerita yang sebenar pun tak boleh di masjid. Betul? Kalau kita mengajar tadabbur ni, dia kata apa? Macam-macam lah. Padahal ini adalah benda yang paling asas. Ni, tadabbur Al-Quran salah satunya ayat ni lah. Dan ada ulama mengatakan, yang menghalang orang pergi ke masjid, belajar agama, kenal Tuhan, kadang-kadang bukan pihak berkuasa sahaja. Kadang-kadang, mak bapak tu sendiri. Kadang-kadang ada mak bapak tak bagi anak pergi masjid kan? Termasuk tak? Ya, termasuk. Sampai anak dia tak belajar agama langsung, dia tak kenal Tuhan. Kadang-kadang mak bapak tak halang anak. Tapi mak bapak tak pergi dan tak bawa anak. Secara tak langsung, anak tak pergi, puncanya apa? Bapak, apa dia panggil? Bapak borik, anak rintik kan? Bapak tak pergi, anak pun ikut bapak lah. Secara tak langsung, tauladan daripada bapak menyebabkan anak tak pergi masjid. Termasuk juga ni, menghalang anak-anak daripada kenal Allah. Daripada pergi ke rumah Allah. Tuan. Lepas tu kadang-kadang,
Yang pergi masjid kanak-kanak, mak bapak tak ada. Yang mak bapak pula, anak-anak pula tak ada. Betul? Sebab itulah budak-budak bila pergi surau, kecoh. Sebab mak bapak tak ada. Mak bapak dekat rumah. Yang marah siapa dia? Yang marahnya mak bapak orang lain. Yang anak dia tak marah sebab anak dia tak datang. Okey. Sebenarnya ayat yang mengatakan yang paling zalim banyak. Semalam kita belajar yang paling zalim, yang mereka-reka pendustaan. Hari ini yang paling zalim ialah sebenarnya kata ahli tafsir pertama, semua yang paling zalim itu menuju kepada satu sebab, iaitu menyebabkan manusia tak kenal Allah. Membawa kepada satu tujuan manusia kufur kepada Allah. Cuma bentuk caranya berbeza. Tapi akhirnya matlamatnya sama. Jadi orang bentuk kezaliman ialah menghalang orang lain daripada jalan Allah. Wa yabghunaha, dan mereka inginkan jalan Allah tu bengkok. Dan ini antara punca kenapa mereka buat kerja ni. Tak bagi orang pergi masjid, tak bagi orang belajar agama, tak bagi anak belajar agama. Puncanya wahum, dan mereka bil akhirah, dengan akhirat. Hum kafirun, mereka kafirun, kufur. Jadi punca manusia tak beriman, dan dia juga halang orang daripada beriman. Punca utama beda. Dengan akhirat mereka kufur. Bila tak percaya pada akhirat, dia akan buat benda-benda yang menentang hukum Allah. Sebab bagi mereka, hidup hanyalah sekali je. Lepas hidup, lepas mati, tak ada apa-apa. Tak ada hari kebangkitan, tak ada balasan. Sebab tu bagi orang mereka ni, prinsip mereka, bila nak buat jahat betul-betul. Sebab lepas ni tak ada balasan apa-apa. Bahaya tak bila tak beriman dengan akhirat? Ya. Dan beza orang beriman dengan orang kafir, di sinilah. Ciri-ciri orang beriman apa dia? Ciri-ciri orang beriman. Cuba sebut. Hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna, yang beriman dengan benda ghaib. Akhirat adalah antara benda yang ghaib. Kemudian Allah sebut sekali lagi di awal surah Baqarah. Wahum bil akhirati ghaib. Wahum wa bil akhirati hum yuqinun. Beza dia. Orang kafir dengan akhirat kufur, ingkar. Orang beriman dengan akhirat mereka yakin. Inilah pendorong untuk orang beriman buat apa saja yang diperintah oleh Allah walaupun susah. Sebab apa? Mereka tahu kalau tak buat mereka akan tanggung azab di akhirat besok. Lebih baik susah sekejap kat dunia daripada diazab kekal selama-lama di akhirat. Okey. Ayat seterusnya. Ulaika Ulaika, mereka itulah lam yakunu, tidak mereka mu'jizina daripada al-ajzu, lemah. Jadi kalau mu'jizi melemahkan, mereka itu tidak menjadi ataupun tidak boleh menjadi orang yang melemahkan. Melemahkan siapa? Tuhan. Maksud ayatnya ialah bila Allah nak turunkan azab, mereka tak boleh lari. Kalau mereka boleh lari, maknanya mereka boleh lemahkan Tuhan, kan? Tuhan azab kat sini, mereka lari kat sana. Dia terjemah apa tu? Melepaskan diri. Melepaskan diri daripada azab Allah. Fil ardi, di bumi. Kat dunia pun tak boleh lari, di akhirat besok lagi tak boleh. Kalau kita dah masuk kubur kan, Allah nak azab dalam kubur, boleh lari. Pergi kubur sebelah. Kalau di padang mahsyar, nak lari kat mana? Pokok pun tak ada, bukit pun tak ada, tanah semua padan jarak, padan terkukung. Semua Allah nampak satu-satu.
Kat dunia, boleh lari tak? Tengoklah gempa bumi di Turki. Berapa ribu dah mati? 4,000 ketinggalan tu. Dah 10,000 lebih dah. Itu dijangka angka kematian akan meningkat berpuluh-puluh ribu. Sebab bangunan saja runtuh beribu-ribu. Beribu-ribu. Jadi angka kematian akan meningkat berpuluh ribu. Bila duduk dalam bangunan, kita tengok kan, ranap sekelip mata. Boleh lari? Tak boleh. Jadi mereka yang zalim tu, yang duk halang orang tu, Allah kata mereka tak boleh lari bila datang azab Allah. Wa ma kana lahum, dan tidak ada bagi mereka, iaitu bagi orang yang zalim, min dunillah, dari selain Allah. Min awliya, dari penolong-penolong. Tengok Allah susun satu-satu. Satu, kalau Allah turunkan azab, mereka sendiri tak boleh lari. Yang kedua, mungkin mereka tak boleh lari, tapi ada orang boleh tolong. Allah sebut, penolong pun tak ada. Kan, kita kadang-kadang tak boleh lari, tapi ada orang boleh tolong. Kita boleh lepas. Sekarang macam runtuhan gempa bumi di Turki. Dia tak boleh lari, tapi kadang-kadang ada orang cepat selamatkan dia kan. Dia selamat dengan izin Allah. Kemudian, yudha'afu lahum. Apa dia yudha'af? Digandakan. Bagi mereka, azab. Digandakan bagi mereka azab. Mana? Kalau azab 100% dijadikan 200%. Kepada siapa ni? Apa bentuk kezaliman dia? Menghalang orang. Satu, dia sendiri tak beriman, kan? Yang kedua, dia halang orang. 2 kali azab. Cuba buka surah ni. Apa ni? Al-A'raf lah. Okey. Surah Al-A'raf ayat 38. Cuba kita terjemah. Allah berkata, udkhulu, masuklah kamu semua, fi umamin, dalam kumpulan-kumpulan manusia. Masuk apa ni? Ke mana ni? Dalam neraka. Masuklah bersama kumpulan-kumpulan manusia qad khalat min qablikum, yang telah masuk awal daripada kamu. Ada yang masuk awal, ada yang masuk kemudian. Daripada kalangan apa ni? Minal jin wal. Jadi jenis yang masuk neraka ni ada 2 spesies je. Satu, yang kedua manusia. Ada yang ketiga? Tak ada. Jadi jin bila masuk neraka makna apa tu? Dia sama-sama ditaklifkan. Kewajipan kita beribadat sama juga kepada jin. Jin wajib beribadat, wajib salat, wajib keluarkan zakat. Dan jin juga wajib tak belajar tadabbur. Cuma di mana kelas tadabbur jin? Di mana? Sini. Ada ke? Tapi saya tak pernah nampak. Sebab itulah pernah tak Nabi baca Quran, jin dengar kan? Jin masa itu kafir. Dengan sebab dia dengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah, dia beriman. Jin juga pergi haji, jin juga pergi umrah. Siapa pernah jumpa jin masa umrah? Tak pernah? Itu dah mati lah. Ada kadang-kadang jemaah kita jumpa tiang jin. Jin tak jumpa. Masjid jin. Ada masjid jin. Tak, itu sebenarnya bukan masjid jin. Itu masjid orang. Sebab itu yang salat orang. Okey. Jin bila masuk neraka, kat dunia dia tak nampak. Bila masuk neraka, kita nampak. Kita pula. Ahli neraka nampak tak jin? Masa tu kita nak tengok dah. Tak kisah dah. Nampak tak nampak tak penting dah. Yang penting sama-sama kena
Kekal. Bila jin masuk syurga, kita nampak tak? Kita nampak tak? Nampak tak? Oh, saya tak tahu. Ada pendapat mengatakan, diterbalikkan. Bila masuk syurga, jin pula tak nampak kita, kita nampak jin. Ada pendapat lah. Tapi tak penting. Yang penting apa dia? Masuk. Okey. Jadi bila masuk kumpulan-kumpulan ni daripada kalangan jin dan manusia, finnar, dalam neraka. Kullama dakhalat, setiap kali masuk ummatun. Tengok, kalau satu ummatun, kalau banyak umamun. Jadi masuk ramai-ramai kan. Tapi setiap kali masuk satu umat, la'anat ukhtaha. Dia melaknat saudaranya. Ukhtaha ni ukhtu. Saudara. Tapi saudara dari segi apa? Bukan keturunan. Bukan adik-beradik. Saudara dari segi agama. Orang Yahudi, bila dicampak dalam neraka, ada Yahudi yang awal masuk. Maka Yahudi yang masuk lewat melaknat Yahudi yang masuk awal. Jadi ukhtu ni saudara seagama mereka. Nasrani yang masuk lewat, bila tengok, ada yang masuk awal. Siapa biasa masuk awal? Pemimpin mereka. Sama-sama Nasrani. Mereka pun melaknat, celaka kamu. Hatta iza daraku fiha. Sehinggalah bila semua berkumpul dalam neraka. Semua orang Yahudi, semua orang Nasrani, semua orang munafik, orang kafir, semua berkumpul. Maka qalat ukhrahum. Telah berkata, ukhra pada yang terakhir masuk. Li'ulahum, kepada mereka yang siapa ni? Siapa yang akhir, siapa yang awal? Yang akhir ni pengikut. Jadi pengikut ni masuk lewat sikit. Okey kan? Ketua-ketua pemimpin masuk awal. Okey. Bila dah berkumpul semua, orang-orang bawah ni pengikut berkata pada pemimpin mereka yang masuk awal. Rabbana, wahai Tuhan kami, haulai, mereka ni iaitu pemimpin itu, adalluna, telah menyesatkan kami. Fa'atihim azaban dhi'fa, maka gandakan azab pada mereka, pada muka. Jahat sangat. Sebab apa? Kami sesat, sebab itulah mereka ni. Jadi kalau kami azab 50%, mereka tu patut. Apa jawapan Allah? Allah berkata, likullin dhi'fun. Jangan risau. Semua digandakan azab. Pemimpin pun diganda, pengikut pun diganda. Jangan risau. Jangan dengki, tak ada dengki dah. Faham? Pemimpin diazabkan, digandakan azab sebab apa? Sebab dosa dia sesat dan menyesatkan orang. Yang bawah pula digandakan sebab apa? Dia sesat dan pemimpin sesat sebab apa? Sebab ada pengikut. Betul kan? Pemimpin ni jadi sombong sebab pengikut lah. Betul? Yang Fir'aun jadi taghut tu sebab pengikut dia lah. Kalau pengikut tak ikut pemimpin, pemimpin pun betul. Jadi dua-dua akan digandakan azab. Okey. Jadi sekarang nak jadi pemimpin kan nak jadi orang biasa? Jadi pemimpin orang beriman. Yang kita baca doa setiap hari apa dia? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan, jadilah kami ni imam, pemimpin kepada siapa? Orang bertakwa. Okey. Balik pada ayat. Makanu, ni punca. Punca pemimpin, orang bawah semuanya sesat dan zalim. Puncanya ialah makanu. Tidak adalah mereka yastati'una. Mereka tidak sanggup ataupun mampu
as-sam'a, mendengar. Apa maksud ni? Puncanya mereka tak mampu mendengar dengan mendengar yang berfaedah. Dengar apa yang berfaedah? Dengar Quran, dengar sunnah. Mereka tak mampu. Sebab apa? Allah dah tutup telinga mereka. Kenapa Allah tutup? Sebab mereka sendiri memilih untuk kufur. Allah pun pekatkan telinga mereka. Bukan mereka tak dengar langsung, tak. Tapi mereka tak boleh dengar ayat Quran. Kalau dengar jadi rasa macam panas je. Macam nak meletup je. Cemai. Kalau nak selawat tu, selawat yang biasa cemuh je. Mana telinga mereka dah pekat. Hati dah tertutup. Jenis inilah. Dia semakin besar serban, semakin pekat telinga. Kan? Wa makanu, dan tidak adalah mereka yubsirun, melihat. Melihat apa ni? Melihat kebesaran Allah. Tengok Allah bagi tahu, inilah punca manusia sesak, zalim, dan menghalang orang lain pula. Sebab telinga mereka tak boleh dengar kebenaran. Bila tak boleh dengar, mereka tak ada ilmu. Maka mereka akan duduk dalam kezaliman, kegelapan sepanjang masa. Mata mereka pula tak boleh melihat. Tengok pun tak rasa. Dia tak rasa kebesaran Allah. Yang dia rasa ialah ini adalah semula jadi. Mula jadi. Kenapa Allah sebut? Kenapa Allah sebut telinga dan mata? Kenapa? Punca kezaliman berpunca daripada telinga tak dengar benda yang berfaedah, mata tak melihat benda yang bermanfaat. Sebab dua ni adalah saluran untuk dapat ilmu. Sebab tu cuba buka surah Insan. Surah Al-Insan ayat 2. Okey. Cuba kita terjemah. Inna, sesungguhnya kami, khalaqna, kami telah mencipta manusia, min nutfatin, daripada setitik air mani, amsyajin, yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Nabtalihi, apa tujuan Allah cipta manusia? Untuk kami mengujinya. Jadi bila Allah cipta manusia untuk menguji, maka Allah bagi alat untuk menguji apa dah? Faja'alnahu, lalu kami jadikannya sami'an basira. Kan? Apa kaitan ujian dengan telinga dan mata? Apa kaitan? Apa kaitan? Kami cipta manusia untuk menguji. Maka Allah kata kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Apa kaitannya? Allah nak uji apa ni? Sama ada manusia kenal Tuhan ataupun kenal Tuhan dan syakira, bersyukur, ataupun tak kenal dan kufur. Jadi apa alat untuk kenal Tuhan dan bersyukur? Apa alat dia? Telinga dan mata. Sebab tu kami nak uji, kami bagi dua alat ni. Dan sebab itulah kalau orang tu pekat dan buta, ada tanggungjawab tak? Ada tak manusia yang dua-dua sekali, pekat dan buta? Ada? Ada ni pernah jumpa ke dengar je? Pernah jumpa sendiri? Telinga tak dengar, mata buta. Sekaligus. Saya tak pernah jumpa. Cuma bayangkan, kalau dia pekat dan buta, macam mana nak ajar dia? Kalau dia celak, dia pekat tapi mata tengok, boleh tak kita ajar solat? Dengan bahasa apa? Bahasa isyarat. Kalau dia buta, dia dengar. Boleh tak ajar dia? Dengan apa? Suara. Tapi kalau pekat dan buta, macam mana nak ajar? Tak ada tanggungjawab lah. Kalau dia tak salat pun tak berdosa. Maka bila ada dua ni, ada tanggungjawab. Dengan dua ni, kamu dapat ilmu, kamu kenal Tuhan. Sama ada kamu nak bersyukur, taat, ataupun kamu kufur. Okey. Boleh ke?
Maka sebab itulah manusia yang tak beriman, yang kufur, bila masuk neraka, langsung dia tak salahkan Tuhan. Langsung dia tak salahkan mak bapak dia. Langsung dia tak salahkan guru dia. Dia salahkan siapa? Dia salahkan apa? Dia salahkan apa? Ayat yang selalu kita baca. Dia salahkan diri dia, tapi dia salahkan apa? Dalam ayat yang selalu kita baca. Bukan selalu baca, hampir baca setiap malam. Makna yang ni tak baca dah ni. Ataupun baca tapi tak faham. Cuba buka surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk baca kan? Ayat 10. Okey. Turun sikit ayat 9. Turun sikit ayat 8. Okey. Turun sikit ayat 7. Okey. Sebab cerita ni dia bersambung. Iza ulku. Cuba terjemah. Apabila mereka dicampak ahli neraka, apabila mereka dicampak ke dalam neraka, sami'u laha, mereka mendengar. Apa dia? Laha tu apa dia? Bila dicampak manusia dalam neraka, mereka dengar. Laha bagi neraka tu ada syahiqan, suara jeritan neraka. Masuk dalam neraka, dengar suara neraka menjerit. Wahya tafur, dan ia mendidih. Kemudian takadu tamayyazu minal ghaiz. Neraka tu hampir pecah. Sebab apa? Al-ghaiz. Apa makna ghaiz? Kan antara sifat orang bertakwa apa dia? Al-kazimina al-ghaiz. Sifat orang beriman, orang bertakwa, tahan marah. Kalau tak boleh tahan marah, lepas dia bukan orang bertakwa. Jadi neraka ada tak sifat marah? Ada. Bila dicampak manusia ke dalam neraka tu apa? Hampir-hampir neraka tu pecah disebabkan marah. Neraka marah pada siapa? Penghuni neraka. Lagi campak, lagi ramai, lagi dia marah. Lagi dia benci dan meluat. Kullama, setiap kali ulqiya, dicampak ke dalam neraka, faujun. Faujun apa mana? Sekumpulan. Kalau jamak apa dia? Faujun satu kumpulan. Kalau banyak kumpulan, afwaja. Dalam surah apa? Mana ada surah Wasabih? Surah An-Nasru. Kan? Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Afwaja jamak kepada faujun. Faujun satu kumpulan, afwaja berbondong-bondong. Bila setiap kali satu kumpulan dicampak dalam neraka, sa'alahum khazanatuha. Khazanah ni penjaga. Bila dicampak satu kumpulan, penjaga neraka pun tanya soalan. Soalan yang sama. Alam ya'tikum nazir? Tak ada ke orang bagi peringatan pada kamu? Tak ada ke? Dia jawab apa? Qalu bala, ada. Kenapa Allah bagi orang tanya soalan? Malaikat bagi tanya soalan. Dah masuk neraka, masuk je lah. Apa tanya-tanya lagi? Apa dia? Mengejek. Itu bentuk azab dari segi mental. Satu, yang kedua, nak menunjukkan Allah tu adil. Allah tak campak manusia ke dalam neraka saja-saja nak campak. Jadi Allah tanya melalui malaikat, ada tak pemberi peringatan, bagi peringatan pada kamu? Mereka jawab, ya ada. Qad ja'ana nazir. Memang datang pada kami nazir. Fakadzabna, tapi kami kata nazir ni semua penipu. Wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai'in. Allah tak turun apa-apa pun. Yang kamu baca tu bukan Quran pun. Yang Tok Guru kami baca, betul.
In antum. Ahli neraka ni masa kat dunia pula, dia kata apa pada Nazir? Tidaklah kamu melainkan sesak yang nyata. Siapa kata pada siapa sesak? Orang yang sesak kata pada Nazir sesak. Pengajarannya apa? Biasa yang suka kata orang sesak, dia yang sesak. Faham? Orang yang beriman tak akan kata orang sesak. Sebaliknya, orang yang sesat akan menuduh orang beriman sesat. Okey, kemudian, ini sebab dia bagi alasan. Dia tak salah pada Allah, dia tak salahkan takdir, dia tak salahkan manusia. Sebalik dia kata apa? Waqalu, mereka berkata, lau kunna. Jikalau kunna adalah kami dulu. Masa kat dunia, masa Nazir datang pada kami, kalaulah kami nasma'u. Kami telinga. Allah bagi telinga supaya dengar peringatan. Tapi kami tak dengar. Tak dengar tu maksud, tak dengar dengan bermanfaat. Kami dengar tapi tak faham apa-apa. Au naqilu, ataupun kalau dulu kami dengar dan kami tadabbur tu berfikirlah. Kami tengok maksud ayat ada, apa perintah Allah kami buat. Kalau kami buat dulu masa kat dunia, ma kunna fi ashabi sa'ir. Pasti kami tak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi dia salahkan siapa? Apa dia? Apa dia yang spesifiknya apa dia? Dia tak guna telinga untuk dengar ni tadabbur Al-Quran. Dia tak guna telinga untuk mendengar hadis-hadis sahih daripada Nabi. Yang dia dengar selain daripada tu. Maka sebab tu, apa kata mereka? Fa'tarafu, i'tiraf lah. Dah jadi bahasa Melayu. Akhirnya mereka mengaku dengan dosa mereka. Tak ada siapa yang bersalah. Aku yang bersalah. Allah adil tak? Adil. Fasuhkan, maka dia kata pada mereka, celakalah kepada api neraka, kepada penghuni neraka. Kata lagi. Bukan kata pada muka, celakalah. Okey, boleh. Okey, cuba buka ni. Ada apa ayat yang saya bagi? Cuba buka Az-Zumar. Ayat 15. Oh, belum. Ini untuk ayat seterusnya. Hadis. Okey. Kita terjemah hadis ni. Hadis ni daripada Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Hadis sahih. Qala Rasulullah SAW. Nabi bersabda. Yu'ta. Cuba terjemah. Yu'ta apa dia? Dibawa datang. Bil abdi. Dengan seorang hamba itu. Yaumal qiyamah. Dibawa datang seorang hamba itu pada hari kiamat. Yuqal lahu. Lalu dikata pada hamba ini. Alam aja'al laka sam'an. Bukankah dulu aku kat dunia aku jadikan engkau ada sam'an, telinga, wa basaran, dan mata. Aku bagi telinga, aku bagi mata. Wa malan, dan aku bagi engkau harta. Wa waladan, dan aku bagi engkau anak. Mata, telinga, harta. Bukankah aku bagi semua tu? Wa sakhartu laka al-an'am, dan aku tundukkan untuk engkau binatang-binatang ternak. Sebab tu binatang ternak mudah dijaga, mudah disembelih. Betul? Sebab apa? Sebab Allah tundukkan binatang tu. Adapun binatang yang kita tak makan, Allah tak tundukkan macam harimau. Kan? Kalau Allah kata harimau makanan kita, apa jadi? Apa jadi? Bukan kita makan harimau, harimau makan kita. Jadi unta makanan kita, besar kan? Tapi Allah jadikan mudah. Walaupun budak kecil pun boleh tarik. Sebab Allah nak jadikan itu makanan kita. Kan? Itu nikmat. Wal hars. Dan aku tunduk kepada engkau kebun. Ada kebun. Wa taraktuka. Dan aku tinggalkan engkau terasu. Menjadi ketua. Ketua dalam rumah, ketua kampung, ketua jabatan, ketua negeri, ketua negara.
Watarba'u ni, aku jadikan engkau memiliki rumah, memiliki harta. Semua aku bagi. Fakunta, maka adakah engkau tazunnu, yakin annaka mulaqi, setelah aku bagi semua tu, adakah engkau yakin satu hari engkau akan jumpa aku? Fi yaumika hazani, pada hari kiamat. Adakah kamu yakin masyarakat dunia bahawa engkau akan jumpa aku satu hari? Apa dia jawab? Fa yaqulu la. Hamba ni jawab apa? Aku tak yakin pun akan jumpa engkau, wahai Tuhan. Maka Allah kata apa? Fa yaqulu lahu, lalu dikata pada hamba ini, al-yaum, hari ini, ansaka. Hari ini aku lupa engkau kama nasitani. Sekarang aku lupa engkau sebagaimana engkau lupa aku kat dunia. Kan, aku bagi harta, bagi telinga, engkau lupa pada aku. Okey, sekarang hari kiamat, giliran aku lupa pada engkau. Boleh faham? Mana lebih bahaya? Kita lupa Allah dengan Allah lupa kita. Kita lupa Allah. Allah tak rugi apa-apa pun. Tapi kalau Allah lupa kita, apa mana? Jahannam. Neraka lah kita. Okey, perawi hadis ni Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Boleh? Jadi Allah akan tanya balik tak harta-harta, nikmat-nikmat yang Allah bagi ni. Mata, telinga kan? Aku bagi telinga terang 30 tahun, 50 tahun. Berapa ayat yang kamu dengar dan kamu faham? Aku bagi telinga kamu terang. Berapa hadis sahih daripada Nabi yang kamu baca, yang kamu faham, yang kamu amalkan. Semua akan disoal. Apa dalam surah tu? Surah apa tu? Yang ada Anin Na'im. Hujung sekali Anin Na'im. Pasti kami akan tanya kepada engkau tentang segala nikmat. At-Takasur. Cuba baca. Summa latus'alunna yauma idzin Anin Na'im. Kemudian latus'alunna, kamu semua akan ditanya yauma idzin, pada hari ini, iaitu hari kiamat, Anin Na'im, tentang semua nikmat. Okey. Jadi tak ada yang percuma. Kesihatan mata, telinga, mulut, tak ada yang percuma. Semua akan dituntut. Okey. Ayat terakhir. Ulaika. Mereka itulah, ialah allazina, orang-orang yang khasiru, mereka rugi. Rugi apa ni? Rugi apa ni? Kalau kita bisnes, kita orang kata dia rugi. Rugi apa? Rugi bisnes. Dia okey tak? Okey. Rumah ada lagi. Duit simpanan ada lagi. Tapi di akhirat rugi apa ni? Mereka rugi anfusahum. Diri mereka. Makna kalau kerugian yang paling besar pada diri mereka sendiri dah terbakar. Boleh buat apa? Kalau ada 1 bilion pun, kalau diri terbakar, tak boleh buat apa. Wadhalla, dan telah sia-sialah ataupun hilanglah anhum, dari mereka, makanu yaftarun, apa yang adalah mereka yaftarun, yang mereka reka-rekakan. Semua yang mereka reka kat dunia, semuanya sia-sia. Okey. Cuba buka surah Az-Zumar. Okey, ni gambaran orang yang sebenar-benar rugi. Allah kata fa'budu. Bila diberi dalil, bukti bahawa keesaan Allah, Allah yang maha berkuasa, Allah saja yang berhak disembah, tapi mereka tetap sembah berhala ataupun selain daripada Allah. Maka Allah kata apa? Fa'budu ma syi'tum. Sembahlah apa kamu nak, silakan. Aku dah bagi tahu Tuhan yang patut disembah Allah saja, tapi nak sembah juga yang lain, silakan. Silakan tu makna Allah suruh ataupun Allah apa dia?
perli. Kita kadang-kadang suruh anak, tapi sebenarnya kita nak larang kan. Tapi caranya kita suruh. Contoh apa dia? Contoh dia panjat tangga kan. Larang 3 kali tak dengar. Kita kata panjat tinggi-tinggi. Sebenarnya kita nak suruh apa tu? Ini Allah kata, sembahlah apa yang kamu nak. Sebenarnya Allah nak bagi apa ni? Tunggulah akibatnya. Min dunihi, daripada selain Allah. Kemudian Allah kata pada Nabi SAW, Qul, katalah wahai Muhammad, beritahu pada mereka yang terus menyembah selain pada Allah. Inna khasirina. Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah allazina khasiru. Orang yang satu, rugi anfusahum. Yang kedua, wa ahlihim. Bila ni? Hari kiamat. Kalau rugi ahli keluarga kat dunia, okey lagi. Betul? Ada orang yang hilang mak bapak. Tapi ada lagi pakcik dia. Ada orang hilang anak semua. Ada lagi anak angkat. Tapi kalau dia yaumal qiyamah, dia hilang pertama pada. Yang kedua, apa maksud hilang? Dia rugi diri sendiri. Apa maksud dia? Kita kalau tak ada harta, badan kita ada lagi. Okey kan? Boleh tak kita bekerja? Boleh. Tapi rugi diri di akhirat ialah diri ahli neraka apa berlaku? Terbakar. Bila terbakar boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Nak cari duit pun tak boleh sebab badan kamu terbakar 24 jam. Kemudian ahli keluarga kamu pula, kamu rugi juga. Maksudnya apa? Kalau ahli keluarga kamu beriman, hidup kat mana? Dia tak akan jumpa kamu sampai bila-bila. Kerugian tak? Bila kita tak akan jumpa anak sampai bila-bila. Kerugian tak? Kerugian. Dan kalau anak kamu pula tak beriman juga, sama-sama masuk neraka, jumpa tak? Nak jumpa ke tak nak? Agak-agak ahli neraka ni, kalau anak dia pun dalam neraka juga, agak-agak dia nak jumpa tak? Tak. Ada ayat Allah sebut, ahli neraka ni, bila dia masuk neraka, kalau boleh dia nak tebuskan anaknya, ambil tempat dia, dia nak keluar. Ada ayat Quran. Maksud apa tu? Masa tu, nilai kasih sayang tak ada. Yang penting aku nak keluar daripada neraka. Kalau anak boleh jadi tebusan, anaklah. Kalau isteri, isterilah. Sebab azab neraka terlalu pedih. Ini makna rugi diri dan rugi ahli keluarga. Kalau ahli keluarga masuk syurga, tak akan jumpa selama-lama. Kalau ahli keluarga masuk neraka, kalau boleh, dia nak gunakan anak untuk dia keluar daripada neraka. Kemudian Allah kata, ala zalika, ingatlah, demikian itu, huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang kerugian yang paling nyata. Tapi kebanyakan manusia, rugi apa yang paling dia takut dan risau? Betul kan? Tak cukup rezeki, bisnes tak laku. Yang tu dia fikir setiap hari. Sedangkan Allah kata, kerugian yang sebenar, yang nyata ialah di akhirat. Lepas tu kalau kita tengok Ashabul Kahfi, hilang semua tak harta dia? Hilang. Tapi rugi tak? Tak. Hilang semua harta. Dan dia dapat apa? Tinggal kat gua aja. Tapi dia lah orang yang paling berjaya. Tapi Qarun banyak tak harta? Firaun ada kerajaan. Tapi di akhirat dia adalah yang paling rugi. Okey. Ada lagi ayat? Cuba. Surah Al-An'am. Okey. Soalan dia. Kenapa ayat yang kita belajar tadi surah Hud kan? Allah kata punca mereka zalim, punca mereka menghalang manusia daripada beriman. Apa tadi? Yalah, apa punca dia buat kerja zalim tu? Tidak mendengar dan tidak melihat. Dia tak mampu mendengar. Apa sebab? Jawapannya ayat ni.
Allah kata wa nuqallibu, Allah bolak-balikkan afidatahum, hati-hati mereka, wa absarahum, dan penglihatan mata mereka, kama lam yu'minu, sebagaimana mereka tidak beriman dengannya awal marrah. Apa makna awal marrah? Kami palingkan hati mereka dan pandangan mereka daripada hidayah Allah. Sebab apa? Sebab mereka tidak beriman kali pertama. Maksudnya apa? Bila ada peluang untuk beriman, depan mata dia tiba-tiba dia tolak. Bila dia tolak, Allah tutup telinga, Allah butakan mata. Sebab itulah bila kita ada jalan hidayah, ada majlis ilmu, jangan tolak kali pertama. Takut-takut kali kedua tak datang, ataupun kalau datang pun Allah dah pekakkan telinga dia. Betul tak? Ramai tak yang tak dapat hidayah sampai ke mati? Ramai. Okey, kita pun dah habis ni, last dah. Okey, yang kat depan ni ada soalan tak? Serang tu hanya dua tujuan. Jadi tadi tu untuk diri sendiri dan keluarga. Sama lebih kurang, azabnya berganda. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa pagi besok. Pagi besok kelas hadis Arba'in Nawawi oleh Ustaz Usama. Kemudian malam kita sambut tadabbur surah Hud, insya-Allah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم